Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala ibadihil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Terima kasih Al-Fadil Ustaz Wan Ahmad Syukri selaku pengurusi Masjid Al-Aqsa dan seluruh jawatan kuasa, Al-Fadil sahabat Ambon Ustaz Wan Azhar Wan Ahmad, pegawai penyelaras Dun Jetih, Tuan Imam dan seluruh pegawai-pegawai masjid, adik kakak muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita berada di bulan Rabiul Awal 1442 Hijrah, bulan keputeraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa lagi peristiwa penting yang berlaku dalam hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlaku dalam bulan Rabiul Awal. Cuma yang masyhur kitanya, bila masuk bulan Rabiul Awal, kita ingat bulan Maulud. Bulan Maulud boleh makan gula ayam. Rasulullah berhijrah dan tiba di Yasrib juga pada tanggal hari Isnin 12 Rabiul Awal. Wafat pun hari Isnin 12 Rabiul Awal. Keputeraan, hijrah dan kewafatan Nabi ketiga-tiga berlaku pada 12 Rabiul Awal dan hari Isnin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul azim. Maksudnya, sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari kalangan kamu. Sangat berat baginya apa yang menimpa kamu, terlalu mengambil berat terhadap kamu, dan sangat berkasih sayang terhadap orang-orang yang beriman. Dalam ayat ni Allah cerita empat sifat Rasul akhir zaman, Khatamul Anbiya'i wal Mursalin, yang diutuskan kepada kita umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali, min anfusikum, dari kalangan kamu. Anak beranak, sebangsa, seketurunan, kalau nisbah kepada orang Arab. Sebab tu orang Arab dia sangat bangga kalau keturunan dia ni siapa ke Nabi. Bila kita pergi jalan rumah orang Arab, biasanya di rumah orang Arab ni dia ada buat pokok-pokok silsilah keturunan. Daripada dia, tok ki dia, ayah tok ki, tok nyai dia siapa atas. Dan sangat bangga kalau sekiranya keturunan ni siapa kepada Nabi. Keturunan ni benda penting bagi orang Arab. Sebab tu biasa orang Arab dia akan ingat silsilah dia ni paling kurang 7. Ambo ingatlah setakat nama kita. Azman, ayah Ibrahim, Tok Sameh, Tok Ki, Mamat. Lepas tu tak tahu dah. Orang Arab paling kurang dia akan ingat 7. Kalau tak ingat sampai 7 tu, bukan Arab nama dia. Keturunan suatu yang sangat penting. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara sifat Rasulullah min anfusikum, dari kalangan kamu, diutuskan dari kalangan yang sebangsa, sekabilah, seketurunan, sebenarnya adalah satu kekuatan.
sayang kepada keluarga, kepada bangsa, kepada puak kita ni dibenarkan oleh Islam. Hak tak lehnya asabiah mempertahankan keluarga kita atas dasar kezaliman. Yang kedua, azizun alaihi ma anittum, sangat berat baginya apa yang menimpa kamu. Ulama-ulama tafsir menhuraikan maksudnya sangat berat bagi Rasulullah fikir tentang umat dia apa yang bakal menimpa sama ada dalam kehidupan dunia ataupun dalam kehidupan negeri akhirat. Dua-dua ni Nabi bimbang belaka terhadap kita umat dia. Yang ketiga, harisun alaikum, terlalu mengambil berat terhadap kamu. Dan yang keempat, bil mu'minina raufur rahim, kepada orang-orang yang beriman sangat berlemah lembut. Rasulullah diputerakan 12 Rabiul Awal. Masa tu orang Arab ni tak ada tahun lagi. Bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Hak ni ada dah. Tahun tak ada. Jadi bila tahun tak ada, supaya orang kita lah. Pak cik bila mari duduk Terengganu, tahun tak ingat dia ada tahun boh merah. Dia ingat berdasarkan satu peristiwa besar yang berlaku ketika tu tahun boh merah. Tak orang lahir tahun berapa, tak ingat awal-awal, tapi zaman Jepun tu duduk telanjang lagi dia kata. Dia ingat zaman Jepun. Ada sempena-sempena peristiwa besar yang manusia akan ingat. Jadi kebetulan tahun tu Abrahah mari serang Kaabah dengan tentera bergajah, maka orang Arab panggil tahun gajah. Sebenarnya tahun gajah ni bukan tahun rasmi. Bukan tahun rasmi. Bulan dah ada. Kalau Masihi 620 Masihi. Apa makna 620 Masihi? Tahun Masihi ni maknanya tahun kelahiran Nabi Isa Al-Masih alaihi salam. Jadi bila Rasulullah diputerakan tahun 620 Masihi, maknanya keputeraan Rasulullah berlaku 620 tahun selepas Nabi yang terakhir sebelum tu, Isa Al-Masih alaihi salam. 600 tahun lebih ni jauh jarak ni di antara Isa dengan Muhammad. Jadi sebab itulah umat manusia yang asalnya ikut petunjuk yang dibawa oleh Nabi yang terakhir sebelum tu, Nabi Isa Al-Masih alaihissalam, dia kau lama, kau kurang, kau lama, kau tak ada, kau lama, kau jauh. Akhirnya manusia ni berada dalam keadaan yang sangat-sangat memerlukan kepada petunjuk Allah melalui perantaraan seorang Rasul. Dalam kitab sirah diistilahkan dunia yang sangat berhajat kepada Rasul. Sebab manusia ni memang punah, rosak dalam duk tepi jurang kebinasaan. Kalau petunjuk Allah dok mari, memang akan punah. Saya bawa beberapa contoh. Kita ambil negara besar-besar Arab. Parsi mula-mula besar. Memang maju dari segi tamadun keduniaan. Hebat dari segi kekuatan ketenteraan dia. Istana Kisra Maharaja Parsi duduk di Madain. Madain ni lawan ni duduk di Iraq. Jarak dia lebih kurang 100 kilo lebih daripada Baghdad. 4 kali yang pergi masa duduk di Iraq dulu. Kita pergi tengok, memang binaan istana Kisra Maharaja Parsi ni, hak tinggal tu sikit je. Sebahagian besar dah runtuh. Hak tinggal tu pun nampak lagi hebat dia. Maknanya besarnya kerajaan Parsi yang dipimpin oleh Kisra. Di antara yang tinggalnya ada satu kubah. Kubah ni, kalau dengan kubah kita ni, berkali dekat-dekat tinggi dia sikit. So gitu, penjaga istana tu kata, dulu bawah kubah ni lah Raja Parsi pingat api. Sebab orang Parsi ni dia agama Majusi, dia sembah api. Dan api ni dikatakan padam pada malam keputeraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila kita teliti dalam beberapa kitab sirah, didapati
pendapat yang menyatakan api di istana Kisra Maharaja Parsi padam pada malam kelahiran Nabi itu sebagai dhaif. Hak jelasnya Empayar Parsi ni jatuh ke tangan tentera Islam yang dipimpin oleh Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas dalam perang Qadisiyah zaman pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Orang Parsi ni maju dari segi kebendaan tapi punah dari segi nilai kemanusiaan dan nilai murni. Antaranya dalam ajaran Majusi dia ada satu ajaran dia panggil ajaran Mazdak. Ajaran Mazdak ni dia beri keistimewaan kepada orang bangsawan, keluarga-keluarga raja boleh nikah dengan perempuan-perempuan yang mempunyai hubungan yang paling dekat. Boleh nikah sama adik-beradik, boleh nikah dengan anak. Raja Parsi yang memerintah pada tahun 620 Masihi bernama Yezdegerd. Yezdegerd ni dia nikah dengan anak tina dia sendiri. Maju tapi rosak habis silsilah susu galuh keturunan. Empayar Parsi jatuh zaman pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab bila berlaku perang Qadisiyah di lembah Qadisiyah yang terletak dekat dengan Sungai Furat. Bila sampai di Iraq tahun 93, dah kita duduk di Malaysia ni duduk baca dah cerita perang Qadisiyah. Giden tu minta dengan sains-sains Iraq tolong gak bawa ambo nak pergi tengok lembah Qadisiyah tempat berlaku perang. Sebab perang ni perang yang sangat hebat. 30,000 tentera Islam lawan 120,000 tentera Parsi. 30 lawan 120. Satu nisbah yang sangat besar. Dan Parsi ni kerana dia empire. Masa tu dua hak besar, Rum sa, Parsi sa. Hak di timur Rum kuasa, hak di barat hak di timur Parsi, hak di barat Rum. Dua ni lah hak selalu duk berlawan perang. Kadang-kadang Parsi menang, kadang-kadang Rum kalah. Dia gilik. Bila kawan bawa pergi, Iraq ni dia ada dua sungai. Yang pertama Sungai Dajlah. Sungai Dajlah punca dia daripada Turki. Dia lalu kat tengah Iraq. Muara dia di Teluk Parsi. Sungai Furat punca dia di Syria. Dia lalu ke Iraq juga. Tubik di muara di Teluk Parsi. Jadi lembah Qadisiyah ni terletak di lembah Sungai Furat. Luas mana Sungai Furat? Lebih-lebih kurang Sungai Besuk kat Retak Jetih. Itulah lebih kurang luas spek dia ni. Okay. Tengok berasa sayu, tengok bila kita tengok sendiri tempat berlaku pertempuran tu kan. Sebab dalam peperangan ni tentera Islam mari duduk sebelah sini sungai. Tentera Parsi duduk di sana sungai. Dipisahkan oleh sungai, luas spek dia lebih kurang itulah Sungai Besuk kat Retak Jetih. Itulah luas spek dia lebih kurang. Kalau tak jemerai sungai, maknanya tak berlaku pertempuran. Setakat duk manah kok jauh, lautan lembing kok jauh, hok ni kalau kelas pahlawan dia tak panggil perang. Perang ni dia nak supaya depan sungguh. Nak tunggu orang Parsi jemerai, tentu tak. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas menyuarakan hasrat kepada tentera-tentera dia, kita kena jemerai sungai ni. Kita kena jemerai sungai, tentera dia kata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Maka tentera Islam pun berenang jemerai sungai. Bila berenang jemerai sungai ni lah betul yang disebut al-mu'min qawi ahabbu indallah min mu'min dhaif. Orang Islam yang kuat tu Allah lebih sayang daripada orang Islam yang lemah. Kita duduk atas sejik ni, siapa dia agak-agak lepas berenang Sungai Besuk tu. Dari sini lepas di sana. Kalau hamba tak, orang lain tak tahulah. Orang Islam dia boleh berenang, dia lepas. Pergi ke jemerai sana. Kemo. Ketika tu, walaupun dunia ni tak ada undang-undang antarabangsa, tapi dia ada undang-undang yang tak tertulis tapi dihormati. Perang ni dia tak main pukul curi. Dia kena duduk molek atau soh molek.
Lepas tu rata dulu berunding, kecek kira, tak selesai, baru dia perang. Jadi, bila tentera Islam je merai sungai, bukanlah tentera Parsi ni pakai pukul curi, tak. Dia duduk molek. Duduk molek, siap ada susung, dakwah lagi. Sa'ad bin Abi Waqqas menugaskan seorang sahabat, Rubi'i bin Amir, supaya pergi jumpa dengan panglima tentera Parsi yang nama dia Rustum. Rustum ni dalam sejarah kerajaan Parsi, panglima yang paling agung sekali. Dia memimpin ratusan ribu bala tentera. Kebetulan pula Rubi'i bin Amir ni banding dengan orang lain, dialah sahabat yang sesok. Masa tu tentera Islam, dia belum ada lagi pasukan tentera yang teratur, maknanya kelengkapan ni semua kerajaan sedia dak. Ketika tu siapa pergi perang, masing-masing bawa apa yang mereka ada. Kalau ada lebih sikit, mungkin baju besi dia pun baru sikit, perisai dia comel sikit, pedang dia kilat sikit, kuda gemuk sikit. Rubi'i ni hak sesok. Bila hak sesok faham-faham sendirilah, kuda pun daklah segemuk orang lain. Baju besi pun daklah comel seorang, topi besi pun karat dah. Hak ni hak saya nak Sa'ad bin Abi Waqqas pilih. Sahabat-sahabat kata, apa kata kalau kita dulu, siapa dia ada kuda hak gemuk, dulu. Rubi'i pinjam kejap. Baju besi tengok siapa hak semak-semak sikit, biar nampak hebat. Sa'ad kata tak apa. Biar Rubi'i pergi sebagaimana dia dalam keadaan dia dah ni. Pergi. Dan ketika tu dalam undang-undang perang, walaupun tidak tertulis dalam mana-mana piagam, utusan tak boleh diapa-apakan. Sebab dia bukan nak pergi perang lagi, dia baru nak pergi kecek kira. Tapi walaupun tak boleh diapa-apakan, bayarlah seorang-seorang nak pergi ke tengah perkemahan ratus ribu bala tentera musuh. Kita punya 7 orang tak tahu wakaf pun. Buah mikir dah nak pergi. Ni ratus ribu tentera musuh. Dia Rubi'i bin Amir seorang dia. Masuk pah ke dalam kemah Rustum yang dihampar dengan hamparan permaidani. Kapek ni, permaidani ni hak paling mahal sekali dan comel dalam dunia, hak Parsi. Hak Pakistan, hak duk jual kat kapung ni, kalau banding dengan kapek Parsi, orang Parsi tak kelih kapek ni. Pakistan kau Kashmir kau, kalau banding dengan Parsi, memang bukan kelas dia. Hak Parsi paling comel. Masuk. Rustum tanya, apa tujuan kamu mari? Nak gapo mari? Apakah kamu mari nak cari harta rampasan? Kalau tujuan kamu mari nak perang, nak harta, tak payah perang, dia kata, aku boleh beri harta. Kau mari perang ni nak cari gundik. Sebab bila perang boleh orang tawanan tak? Kalau orang tawanan ni orang puan, dia bawa pulang, dia jadikan gundik. Hak tu hak Rustam mikir. Ataupun apa sebenarnya tujuan kamu mari? Jawapan Rubi'i bin Amir ni dicatatkan dalam kitab begitu tegah, jelas dan nyata. Kata Rubi'i bin Amir, innallaha qad ibta'asana linukhrija man syaa'a min ibadatil ibad ila ibadatillah wa min dayyiqid dunya ila wasi'aha wal akhirah wa min juril adyan ila al-'adlil islam. Sesungguhnya kami diutuskan untuk membebaskan manusia dari pengabdian diri antara sesama manusia kepada pengabdian diri kepada Allah. Dari kesempitan hidup dunia kepada keluasan hidup dunia dan akhirat. Daripada kezaliman agama-agama yang ada kepada keadilan Islam. Ni tujuan kami mari. Bukan nak cari harta, bukan nak cari orang puan, nak buat balik jadi gundik, bukan untuk tujuan yang lain daripada tu. Tujuan kami ni. Jadi bila tegah jawapan Rubi'i bin Amir, Rustum marah, dia perambak. Nak marah setara mana pun, oleh kerana kawan ni utusan, dia tak boleh diapa-apakan. Cuma sebelum daripada kamu keluar daripada kemah aku, dia masukkan kuda-kuda tak dia dalam kemah. Lekat tanah atas kapek kawan tu.
Tanah yang lekat di atas kapek ni mengkutik bersih belaka. Rubu'in pun kutik lah. Kutik tanah buah atas kepala. Kutik buah atas kepala. Orang palsi kelih pelik. Apa dia ni kutik buah atas kepala. Bersih. Sa'ad bin Abi Waqqas dengan tentera Islam duk tunggu Rubu'in balik. Mana jadilah Rubu'in ni. Boleh kelik kau duk hidup kau mati. Nampak Rubu'in balik. Balik jalan sorang. Siapa ke kawasan perkemahan tentera Islam, tengok tanah pakai tapal lut. Saat tanya apa yang berlaku Rubu'in. Rubu'in kata, kan kita mari ni kan, nak perang, nak ambil tanah Parsi, aku pergi saat ni dewi dah sikit. Dewi sikit aku ambil buah atas kepala. Berlaku pertempuran yang hebat. Rekasnya berakhir dengan kemenangan tentera Islam dan Rustum terbunuh. Bila kalah Parsi, istana Kisra hak comel tu, hak kita pergi tengok tinggal sikit lagi dah tu, saat masuk dia tengok marmanya comel. Hak tinggal sikit tu pun kita tengok hebatnya sedimino yang dah berusia 1000 tahun. Nangis Sa'ad bin Abi Waqqas. Tentera dia tanya sebab apa panglima menangis. Sa'ad kata, aku teringatkan Rasul. Suatu hari aku mengunjungi Rasulullah ketika baginda sedang berbaring. Di satu tengah hari, bila Rasulullah bangun, kesan tika hanya daripada daun taman ni, jalur dia tu lekat atas belakang Nabi. Seorang Rasul pembawa petunjuk kebenaran, tidurnya hanyalah di atas tika daun taman yang bila bangun kesan jalur lekat atas belakang. Kisra Maharaja Parsi yang membawa kesesatan gini sekali mewah. Dan inilah yang disebut dalam satu kisah dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Cerita bila sahabat-sahabat mengunjungi rumah Abdul Rahman bin Auf. Kisah ni berlaku ketika Nabi wafat dah. Abdul Rahman bin Auf ni orang kaya. Bila sahabat-sahabat mari di rumah dia, sesuai dengan tarah dia orang kaya, dia hidangkan roti dan daging yang diisi dalam satu dulang besar. Talan dia ni memang tak duduk di Malaysia. Ambo kelih masa mula-mula siapa di Iraq dulu, kebetulan pergi dengan arwah Ustaz Hasan Syukri. Ustaz Hasan jadi tetamu kepada Menteri Auqaf Iraq masa tu. Zaman kerajaan Saddam Hussein lagi, nama Dr. Abdul Mun'im Ahmad Soleh. Dr. Abdul Mun'im ni kawan sekelah arwah Ustaz Hasan Syukri masa mengaji di Baghdad sekitar tahun 60-an. Jadi bila pergi tu jadi tetamu menteri. Kita budak-budak lagi. Bolehlah turut Ustaz Hasan makan tengah hari rumah menteri. Siapa-siapa tu tengok, Allah, kambing panggang seekor, dia buka perut dia ni kan. Nasi biryani penuh talang, kambing tu dia tok atas nasi biryani tu, tutup nasi biryani tu. Waktu ayah panggang ni sekor dia tok keliling talang tu. Besar sungguh talang. Wi pinggang gaya bebas. Ambil ikut suka. Kita ni budak darat tak aja kelih, tak berani nak ambil. Duduk sebelah kita tu di Keban Menteri, dia pakai tak ambil pinggang. Kiri kanan, pakai dalam talang lalu dia. Orang Arab. Talang besar yang diisi dengan roti dan daging. Abdul Rahman ngidam sendiri waktu bik makanan ngidam kat sain dia. Cuma tengah ngidam makanan tu, sain dia tengok Abdul Rahman bin Auf ni ngalir air mata. Nangis bila-bila ngidam makanan. Jadi sahabat tanya, "Hai Abdul Rahman, bapa nangis?" Lalu Abdul Rahman kata, "Aku teringat Rasulullah. Masa ni Rasulullah wafat dah. Rasulullah sepanjang hayat baginda tidak pernah kenyang makan roti dan daging lebih daripada 3 hari berturut-turut. Manakala hari ni makan kenyang,
Esok kenyang, lusa kenyang, tulak terlapar lah. Bila pula nak jumpa kenyang tak tahu lagi. Kita cerah tak cerah. Masih kabudah. Pukul 10 behong pula. Pukul 1 nasi. Pukul 4 roti canai. Lepas goreng nasi. Tak jadi nak tidur roti payang pula. Nak boleh kau gelap. Rasulullah tak pernah kenyang makan roti dan daging lebih daripada 3 hari berturut-turut. Padahal Nabi SAW kalau baginda mahu bukit-bukit yang ada di sekitar kota Mekah, Allah boleh tukar jadi rumah dan semua tu hak Nabi berlaku. Sebab tu ada satu kisah seorang sahabat mari, dia tengok Rasulullah berbaring dalam keletihan. Dia tanya Rasulullah, apakah Rasulullah sakit? Nabi jawab, tidak, aku lapar. Aku lapar. Yang sahabat yang mari ni pun dia sesak juga, tak ada makanan. Mari tengok Rasulullah terbaring dalam keadaan lapar. Lalu dia pun minta izin daripada Rasulullah, tinggal daripada rumah. Dia pergi ke kebun tamar orang Yahudi. Minta kerja dengan orang Yahudi tu. Orang Yahudi suruh dia kerja jiruh pohon tamar. Pada setiap timbul air, kalau dia jiruh pohon tamar, orang Yahudi tu janji nak upah suti buah tamar. Kerjalah dia. Enggak telaga orang Arab ni sayup dalam. Bukan apa telaga kampung kita. Karai jiruh pohon tamar, karai jiruh pohon tamar. Sudah tu minta ngupah. Royak berapa timbul dia jiruh, orang Yahudi tu upah suti pagi setiap timbul. Maha sungguh ngupah dia. Dengan buah tamar yang dia ada tu dia bawa mari kepada Rasulullah, beri kepada Rasulullah. Rasulullah tanya, sebab apa kamu buat semua ni? Sahabat ni kata, kerana aku kasihkan kamu ya Rasulullah. Lalu Nabi bersabda, kalau benar kamu kasihkan aku, maka bersiaplah kamu untuk berhadapan dengan bala dan ujian yang akan turun kepada kamu lebih laju daripada air yang turun daripada tempat tinggi. Hak ni hak Nabi janji. Bagi orang-orang yang kasihkan Allah dan Rasul, bukan indeng, bukan open tenda projek. Dia janjikan dengan bala dan ujian yang akan turun lebih laju daripada air yang turun daripada tempat tinggi. Dan peringatan ni juga yang Nabi beri kepada orang-orang Yasrib dalam Bai'atul Aqabah. Bai'atul Aqabah, bila orang Madinah mari buat haji, Nabi duk Mekah lagi. Dia berlaku Bai'atul Aqabah yang pertama, Bai'atul Aqabah yang kedua. Berjanji setia untuk terima Rasulullah supaya Rasulullah berhijrah daripada Mekah pergi ke Yasrib, pergi ke Madinah. Cuma bila Nabi nak berhijrah, Nabi peringat dulu lagi, bila aku sampai kepada kamu, kamu mesti bersedia mempertahankan aku dengan diri kamu, dengan harta kamu, dengan nyawa kamu dan dengan keluarga kamu. Nabi tak janji apa-apa. Kalau aku pergi ke negeri kamu, tapi kamu kena bersedia mempertahankan dengan diri, harta, nyawa, anak isteri, keluarga kamu. Ini sunnah. Sunnah untuk orang yang berada di atas jalan ni. Baik. Parsi. Rum. Kononnya Rum ni adalah negara yang mewarisi ajaran peninggalan Nabi Isa. Ajaran Kristian. Tapi Nabi Isa aja, Allah ni Tuhan yang Maha Esa, dan awak ni jadi 3. Trinity. Ada ayah, ada mak ni. 3 ni dia boleh catung semula jadi 1. 1 boleh pecah jadi 3. Konsep Trinity. Raja menganggap diri mereka sebagai Tuhan, rakyat dizalimi. Baca dalam buku sejarah Rom tua, dia cerita antara kezaliman Raja Rom, hukum rakyat dia. Rakyat ni durhaka kepada raja, dia jatuhkan hukuman, memang sangat zalim. Dia tambak tangan ni di kuda, sebelah seekor kuda, sebelah lagi ni seekor kuda lagi, kaki sebelah tambak di seekor kuda, kaki sebelah lagi seekor kuda lagi, jadi 4 ekor kuda. Lepas tu keempat ekor kuda ni
disebab cara serentak sekuat-kuatnya, dan kuda ni kejut lari. Bila lari, soyok tubuh. Cara Raja Rum hukum rakyat dia. Kononnya mewarisi ajaran Samawi, tapi semakin menyeleweng, semakin menyeleweng. Cuma orang Arab masa tu bila berlaku peperangan di antara Rum dan Parsi, orang Arab Mekah ni ambil tahu. Bila bunyi Rum menang, suka orang Arab. Bunyi Parsi menang, sedih. Sebab apa? Rum ni ada lagi bau-bau agama Samawi. Agama Majusi ni tak ada asah. Orang Rum ni agama Samawi. Walaupun dah menyeleweng, dah diubah, bukan lagi asli. So lagi negara besar yang ada ketika tu, India. India ni terkenal dengan banyak Tuhan. Imam Abu Hasan Ali An-Nadawi, ulama besar daripada India, dia tulis dalam sekitar tahun 60-an. Imam Abu Hasan Ali An-Nadawi tulis buku. Orang Hindu masa tu telah ada sebanyak 35 Tuhan. Dan mereka bersedia untuk menambahkan bilangan Tuhan ni daripada semasa ke semasa. Bila jumpa benda yang pelik, yang ajaib, menakjubkan, mengkagumkan, yang dikira sesuai jadi Tuhan. Termasuklah mempertuhankan binatang yang tak berakal. Jadi kalau tahun 60-an 35 dah, lah ni 2020 berkali 50, tak sakit dah lebih tak tahu. Dia tambah semua. Hak ni terlebih Tuhan. Tuhan pula banyak tangan. Manusia dalam keadaan memerlukan petunjuk seorang rasul. Di saat dunia memerlukan petunjuk seorang rasul, maka diutuskan seorang nabi. Sifat nabi ni nak selamatkan umat dia. Ujian besar, tapi bukan ni yang nabi kira. Hak besarnya ialah bagaimana nak menyelamatkan umat. Kita tengok dalam peristiwa Taif. Bila berlaku tahun duka cita. Okay. Tahun duka cita, tahun wafatnya Khadijah dan meninggalnya Abu Talib. Pak saudara Nabi, pak pera Nabi jak kecil mempertahankan Nabi walaupun Abu Talib tak beriman. Masa pak saudara Nabi Abu Talib sakit, tenang, Rasulullah mari duduk, ya ammi kul la ilaha illallah. Wahai pak cik, katalah la ilaha illallah. Satu kalimah yang dengannya saya akan berhujah mempertahankan pak cik di hadapan Allah. Nak sangat pak saudara dia ni masuk Islam. Pak saudara baginda masuk Islam. Abu Lahab ada tepi kata, Talib, ingat, jangan tinggal agama tok nenek moyang kita. Jangan tukar Abu Lahab dengan Abu Jahal dah. Pak saudara Nabi Abu Lahab. Ada kita dengar ustaz, dia tukar Abu Lahab dengan Abu Jahal. Abu Jahal tak ada kaitan keluarga dengan Rasulullah. Pak saudaranya Abu Lahab. Jangan tinggal agama tok nenek moyang kita. Rasulullah ulang lagi, ya ammi kul la ilaha illallah. Wahai pak cik, katalah la ilaha illallah. Satu kalimah yang dengannya saya akan berhujah mempertahankan pak cik di hadapan Allah. Abu Lahab larang, jangan Talib, jangan tinggal agama tok nenek moyang kita. Sehingga dalam kitab-kitab sirah yang muktabar disebut Abu Talib ni meninggal dalam keadaan tidak memeluk Islam. Memang sangat menyedihkan Rasulullah, sehingga turunnya ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kamu tidak akan dapat beri petunjuk kepada orang yang kamu sayang. Allah yang beri petunjuk kepada sesiapa yang dia kehendaki. Bila Khadijah tak ada, Abu Talib pun meninggal. Sebelum ni orang Arab dia basi lagi, malu muka ada lagi, malu mata ke Abu Talib ada lagi. Bila Abu Talib tak ada, penentangan, kezaliman, kekejaman, dia kau menikah, sehingga bagaikan dakwah Islam ni ruang dia dah terlalu sepik di kota Mekah. Orang Arab ni patut terima dah dakwah. Jadi bila orang Arab Mekah ni
dah terlalu kuat menentang, ruang dakwah ni semakin disempitkan atas dasar nak selamatkan umat. Dia tak timbul istilah dah orang tak ikut dia lah. Ruang mesti dia cari. Maka yang dia cari tu ruang dia tempat lain. Taif. Taif ni jarak daripada Mekah 50 batu, bukan dekat. Rasulullah pergi jalan kaki dengan anak angkat dia Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu. Dengan harapan kalau orang Mekah ni gelak-gelemak dah tak terima dakwah, mudah-mudahan Bani Sakif yang berada di Taif boleh terima Islam. Rupa-rupanya orang Bani Sakif di Taif ni jahat lagi. Dia pakat beratur kok jalan. Bila Rasulullah sapa dengan Zaid bin Harisah, awak ni pakat pekong dengan batu. Biung pekong dengan batu. Zaid bin Harisah dia dengan tubuh dia sendiri musing keliling Nabi mempertahankan Rasulullah, biarlah dia kena batu, jangan Nabi kena. Sehingga Nabi SAW berlindung di satu kebun anggur dan berlakulah munajat yang sangat masyhur. Di antaranya Nabi berdoa dalam keadaan berlinangan air mata mengadu kepada Allah. Allahumma ashku dha'fa quwwati wa qillati hilati wa hawani anin nas. Panjang munajat ni. Ya Allah, aku mengadu kepadamu lemahnya kekuatanku, sedikitnya helahku, dan betapa hinanya aku di hadapan manusia. Mengadu kepada Allah. Mari malaikat jaga bukit. Ya Muhammad, aku ni malaikat yang jaga bukit, mari dengan perintah Allah, dengan izin kamu. Kalau kamu izinkan ya Muhammad, aku akan akak bukit-bukit yang ada di sekitar kota Mekah ni dan bah atas penduduk Taif yang jahat. Kalau kita orang buat setara tu kau kita sedang molek baru dak. Biar pada muka dia. Nabi dah. Nabi kata jangan. Aku masih mengharapkan apa yang akan lahir daripada tulang-tulang sulbi mereka, orang yang beriman dengan Allah dan Rasul. Apa makna yang akan lahir daripada tulang sulbi? Yang Rasulullah sebut ni betul dengan ilmu perubatan. Sebab sebenarnya air mani lelaki ni berasal daripada tulang sulbi. Maknanya apa yang lahir daripada keturunan anak cucu mereka nanti, orang yang beriman dengan Allah dan Rasul. Biarlah Allah ni kau tak saya terima anak cucu sikit lagi, mudah-mudahan orang yang beriman dengan Allah dan Rasul. Orang Bani Sakif hak duduk di Taif ni degil, keras kepala, babe lebih daripada kabilah-kabilah lain. Bayangkan selepas peristiwa Fathul Makkah, pembukaan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijrah, macam kita baca dalam Izajah tu kan, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu tengok manusia masuk ke dalam agama Allah secara berduyun-duyun, kabilah demi kabilah, puak demi puak masuk Islam. Orang Bani Sakif dia Taif dan lagi dia perang dengan Nabi. Orang pakat masuk Islam, dia perang dalam perang yang dinamakan perang Hunain. Perang Hunain ini perang orang Islam dengan Bani Sakif yang duduk di Taif. Kalau kita baca dalam Quran, wa yauma hunain iz ajabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'at. Pada hari peperangan Hunain, bila kamu merasa takjub dengan bilangan kamu yang ramai, tapi bilangan kamu yang ramai tidak dapat memberi apa-apa manfaat kepada kamu. Masa tu ramai orang yang baru masuk Islam. Orang masuk Islam lepas pada Islam menang, dia buka semula kota Mekah. Hak iman tak berapa kejap molek lagi. Jadi bila tengok ramai ni, oh ramai sungguh kita hari ni. Dia tak rajin lagi askar kita ramai setara ni. Dok kalah dah kali kita dia ni. Puak ni takjub. Sehingga diserah hendak di antara dua lembah Wadi Hunain, dan ketika tu tentera Islam dalam keadaan terpisah, safnya terputus-putus, dan ketika itulah terbukti bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang pemimpin yang sangat gagah berani. Memimpin dan menyusun semula tentera Islam. Baik. Orang lain masuk Islam, Bani Sakif perang. Babe tak babe. Kemudian kabilah demi kabilah masuk Islam. Sehingga akhirnya Bani Sakif tengok di semenanjung tanah Arab ni tinggal puak-puak dia je lagi ada Islam.
Tak nak lagi mana dah pok kita. Orang lain Islam berlaku. Lalu hantarlah utusan jumpa dengan Nabi di Madinah nak masuk Islam. Diterimalah Islam. Tak ada apa walaupun pernah perang. Wahsy hak bunuh pak saudara Nabi dalam perang Uhud tu pun diterima keislaman dia. Orang Bani Sakif nak masuk Islam. Terima Islam, cuma puak ni ada syarat banyak songit. Hak yang pertama dia kata, ya Rasulullah, boleh tak kalau sekiranya kami tak sembahyang? Islam tapi tak sembahyang. Lalu Rasulullah bersabda, tidak ada agama yang tidak ada solat, tak ada sembahyang. Semua agama ada sembahyang. Agama Shinto, orang Jepun hak sembah matahari tu pun ada sembahyang. Agama lain so kira ada sembahyang. Saing-saing kita hak di Kota Baru, kedai-kedai spare part hak Cina tu, kalau dia buka kedai pagi tak siap lagi sembahyang, dia kata mari, dia tak layan. Dia tak molek bolima buhepo. Ada sekali kita pergi, dia beri pulut pagi, adanya air sejuk. Kita gurau tanya, gana tokes kalau 5 apa? Hari ni pulut pagi, dia kata, moga ni beri gapo pun tak je makan, dia kata. Tapi dia beri juga. Ada sembahyang dia. Apatah lagi dalam Islam, as-salatu imaduddin. Sembahyang dia agama. Nak buat bangunan, kita konkret tapak tu kan, kukuh molek, buat bracket, kalau perlu piling baru kemah molek. Hak tapak piling ni syahadat. Nak bina. Kemudian nak buat naik binaan, buat naik tiang. Tiang ni solat. Situlah baru kita boleh kat jokong, boleh pasang frame pintu, boleh pasang perizinan, boleh pasang kakak atas, boleh buh atas. Kalau tiang tak kukuh, hak lain dia akan rutut. Kena sembahyang. Yang kedua, permintaan yang kedua orang Bani Sakif ni, ya Rasulullah, kami ni orang yang selalu bermusafir. Jadi orang berdagang pergi jauh. 3 bulan, 2 bulan tak kelik. Jadi bila berdagang pergi jauh, tinggal anak isteri di rumah, kami tak boleh meninggalkan kerja zina. Ya Rasulullah, boleh tak kami nak berzina? Rasulullah jawab dengan cara psikologi. Rasulullah tanya, kalau orang berzina dengan isteri kamu, kamu marah? Marah. Kalau berzina dengan mak kamu, marah. Zina dengan kakak, dengan adik kamu, marah. Zina dengan mak dara kamu, marah. Alah orang lain dia marah. Lalu Rasulullah bersabda, bila kamu berzina dengan seorang perempuan, perempuan itu mungkin isteri orang, mungkin adik orang, mungkin kakak orang, mungkin mak orang, mungkin mak dara orang. Sebagaimana kamu marah, orang lain pun marah juga. Alah dia yang marah, alah orang lain tak apa. Zina. Yang ketiga, dia minta nak minum arak. Orang arak dengan arak ni, kita jangan ingat main-main. Sebab bila turun ayat innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya arak, judi, berhala, tenun nasik ni keji daripada kerja syaitan. Jauhilah, mudah-mudahan kamu beroleh kejayaan. Bila turun ayat ni, Rasulullah haruskan Sayyidina Ali pergi baca di lorong-lorong di Madinah. Sayyidina Ali ni terkenal, suara dia derah. Sayyidina Ali masuk segenap lorong baca ayat ni. Orang Arab, orang sipan arak dalam payan ni pakai waktu beg. Pecah payan curah. Sehingga arak ni mengalir di lorong-lorong di Madinah. Banyak tak banyak arak. Kita jangan ingat sipan sebotol 2 je. Sipan payan terus dalam rumah. Susahnya orang Arab dengan arak, tapi bila turun ayat Quran, semua pakat tinggal arak. Bani Sakif ni nak minta, nak minum arak. Nabi tak beri. Semaya pun Nabi tak beri kompromi. Hak nak berzina pun tak ada tolak ansur. Hak nak minum arak pun Nabi tak benar. Akhir sekali, dia berhala. Berhala besar orang Arab ni 3 kan. Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat. 3. Orang kecil-kecil anak cucu ni keliling Kaabah ada 360. Orang ni hak besar. 3. Al-Lata ni duduk di Taif. Dijaga oleh Bani Sakif. Jaga. Ya Rasulullah, boleh tak kami minta izin supaya berhala Al-Lata ni jangan roboh.
Islam dah, sayang lagi. Nabi tak beri. Tak ada kompromi dalam hal syirik kepada Allah. Bila Nabi tak beri, dia minta tepuh, ya Rasulullah, 6 bulan boleh tak 6 bulan? Ada kira bicara lagi dalam bab berhala. Ini sakit ni. 6 bulan Nabi tak beri 6 bulan. Ya Rasulullah, 3 bulan. 3 bulan pun Nabi tak beri. Ngelas sekali ya Rasulullah, sebulan aja. Sayangnya kau berhala dia, sebulan pun Nabi tak beri. Bila Nabi tak beri walaupun sebulan, ya Rasulullah, kalau Rasulullah nak putus, Rasulullah hantarlah orang lain. Kami tak tergamuk nak putus. Dah ratus tahun dah sembuh. Walaupun dah Islam, tak tergamuk lagi nak putus. Ada masalah lah. Nabi hantar Khalid bin Al-Walid dengan Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhuma. Khalid ni Nabi hantar sebab zaman jahiliah dulu dia hok berahi kau berhala ni. Dia pergi semua. Al-Mughirah bin Syu'bah seorang lagi. Sahabat yang jenis nakal, jenis kelakar. Al-Mughirah ni kalau duduk dengan dia, memang sahabat lain suka semua. Dia jenis sahabat yang suka bergurau, yang jenis nakal. Pergi. Hari nak putus berhala tu, orang Taif Bani Sakih ni, pakat tubik belaka, kecil besar, tua muda, tino jatan, sihat sakit, pakat tubik belaka. Pakat jerit belaka, sayang kau berhala. Bila Khalid dengan Al-Mughirah mari, dia pakat mari pegang gatong, pegang pala, pegang baju, pegang kaki, merayu supaya janganlah, tolonglah, jangan rotuh Tuhan kami. Masuk Islam dah. Khalid dengan Al-Mughirah duduk diri ni. Bila kawan ni tak jawab, dia ugut pula. Kalau mau putus berhala Allah ni, siaplah kamu akan dia tipu bala. Kena bala, kena musibah. Senyap juga dua orang ni tak jawab gapo satu. Habis semua rayu, hak rayu pun habis dah, hak ugut pun habis dah. Lalu Khalid dan Al-Mughirah kata, habis semua dah, kami pun dengar belaka dah, rayu pun rayu dah, ugut pun ugut dah. Sekarang izinkan kami melaksanakan perintah Rasulullah. Al-Mughirah pergi dengan tokoh besar. Letung dia kata berhala tu. Lepas tu dia buat lolok rebah, serai-serai lepas buih mulut. Orang Bani Sakih kata, kita kata dah. Kalau konsep berhala ni memang akan kena musibah, kena bala. Tu kena dah. Sekali kata rebah dah. Lepas tu Al-Mughirah mana? Dia kata buat lolok je. Putus berhala tu, bawah asas dia tu terdapat khazanah emas dan perak. Rupanya zaman tok nenek moyang dia dulu, belum pada dia buat berhala tu, bila dia buat tapak, dia simpan harta rupanya bawah tu. Patut beratur sangat. Akhirnya runtuhlah berhala ni. Payuh hanya nak selamatkan umat. Tapi akhirnya anak cucu Bani Sakih dia Taif ni jadi Islam pahala ni. Dah kalau tika malaikat nak akak bukit tu nak bah, Rasulullah kata silakan. Tak ada lah. Bani Sakih. Keutamaan Rasulullah ialah nak menyelamatkan umat dia. Dan ni tujuan daripada perutusan. Sebab seorang Nabi ni, azizun alaihi ma anittum, sangat berat baginya apa yang menimpa kamu. Kamu tu ialah kita, umat baginda. Harisun alaikum, terlalu mengambil berat terhadap kamu. Bil mu'minina raufur rahim, dan sangat belah melembut terhadap orang-orang yang beriman. Tinggal dua perkara. Taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kamu dua perkara. Kamu tak akan sesat selama-lamanya selagi kamu berpegang teguh kepada kedua-duanya. Kitab Allah dan sunnah aku. Ambo ingat dulu masa di Masjid Imam Abu Hanifah, dia terletak tengah bandar Baghdad, tengah kota Baghdad. Dalam masjid tu ada kubur Abu Hanifah, imam kepada mazhab Hanafi, ada dalam masjid. Masjid besar, kubur dia tengah ni besar ni, luar tu dia salut dengan mah. Kita ingat kau cat dengan air mah. Orang dok kata dak, memang kepingan mah. Bila kita perhati dekat betul, dia tepek kepingan mah. Lepas tu menara dia ada 4 menara, kubur menara tu pun mah juga.
Mah tulis, kepingan mah dia tepek. Oh, kata kalau sejik ni duduk di Malaysia, kata tak ada dah kubahnya kat situ. Lagi kantong derma pun 4 mangga, atas 2, bawah 2. Tulis lagi, duit derma dipungut setiap hari, mana tak ada piti dah dalam ni, kutip dah hari ni. Tu punya pecah molek-molek lagi. Dah kalau kubah daripada mah, memang sah hilang kubah tu. Di Iraq dah hilang kubah tu. Dalam tu ada kubur Imam Abu Hanifah. Dia ada hari-hari dalam setahun, macam hari Maulud Nabi, kadang-kadang adalah hari-hari tertentu dalam setahun, 2-3 kali setahun. Pihak masjid akan buat keluar apa yang mereka kata rambut Nabi. Dan biasa dia buat keluar tu lepas mayasa. Lepas mayasa sehingga gorik. Masa tu orang nak tengok ni, sosong gini. Kita duduk naik tahun tak je boleh tengok sekali abuk. Sebab tak dia berebut dengan orang Arab. Masa dia tu sikat je daripada lepas asar, gorik dia simpan balik. Bila pula dalam 5-6 bulan pula dia buat tobik pula sekali kan. Kalau tengok pada orang yang berebut nak tengok tu kan, memang tak padan dengan jumlah jemaah semayang berjemaah maghrib. Sikit yang tinggal. Rupanya awak tu mari nak tengok rambut, lepas tu dia kelik. Dia tak tunggu semayang jemaah. Sedangkan Nabi kata, hak aku tinggal ni selain daripada kitab Allah, sunnah aku. Di antara sunnah Nabi-nya ialah solat berjemaah. Hak benda-benda lain ni bonus lah. Memanglah sebagai manusia. Rasulullah pun manusia. Bila wafat, adalah baginda tinggal, ada jubah, ada pedang, ada perisai, ada serban, ada capar, adalah benda-benda yang ditinggalkan. Tapi Nabi tak sebut pun dia tinggal hak ni. Hak ni kesan sejarah, tinggalan. Hak Nabi tinggalnya untuk kita warisi 2, kitab Allah, sunnah. Lan tadillu. Lan ni orang Arab tidak dia banyak perkataan. La pun tidak, ma pun tidak, lam pun tidak. Tapi lan nun ni dia lain. Lan ni maknanya tidak dan tidak untuk selama-lamanya. Kalau la tidak mungkin boleh jadi ya. Ma pun gitu juga, lam pun gitu juga. Tapi kalau lan tidak abadan untuk selama-lamanya. Maknanya kamu tidak akan sesat untuk selama-lamanya selagi kamu berpegang teguh kepada kedua-duanya. Kalau Nabi kata la tadillu abada, lain makna dia. Atau lam tadillu abada, lain. Tapi lan tadillu abada, kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya. Tapi dengan syarat pegang dua ni. Orang Arab walaupun Quran ni dalam bahasa dia, hadis dalam bahasa dia, kadang-kadang dia lebih hormat dan kagum pada kita. Dia kata Quran bukan dalam bahasa mu, tapi kamu berusaha untuk memahami. Aku patut boleh faham dah, tapi tak baca juga dia. Hadis bukan dalam bahasa kamu, tapi kamu belajar supaya jadi boleh faham. Kitab-kitab agama bukan dalam bahasa kamu, kamu belajar supaya jadi faham. Lebihnya kamu untuk memahami agama Allah. Berbanding dengan kami, dia kata. Kami ni la din wala dunia. Agama pun hilang, dunia pun hilang. Dia kata orang barat, orang Eropah, orang Amerika, orang England, walaupun dia hilang agama, dia boleh dunia. Kita dunia hilang, agama hilang, dia kata. Sedihnya dia kata. Sedih. Dan jalan terbaik sekali nak balik semula kemuliaan kita, ingatlah apa yang Sayyidina Umar kata. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita ni kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Islam inilah amanah besar yang Rasulullah tinggal kepada kita untuk kita bawa sepanjang hayat kita, lepas kita orang lain sambung, lepas kita orang lain sambung. Dan agama Allah ni akan sentiasa ada orang jaga sampai hari kiamat. InsyaAllah mudah-mudahan memberikan sedikit manfaat kepada kita. Cukuplah sekadar itu dulu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.